Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan kami dalam Media Solidarity Awards and World Press Freedom Day Virtual Concert. Ya Farhana, sebelum itu kita memperkenalkan diri kita. Kita kenalkan. Tak semua orang kenal kita. Ya, saya Sudirman Muhammad Tahir dari Harian Metro. Dan saya Farhana Abdul Rahman daripada Wacana. Dulu dia libas rambut dia. Dulu macam apa case? Lepas tu macam kari pap. Sekarang kita Wacana. Dia macam baik sikit Dia terkawal. Ya. Dan Farhana, istimewanya hari ini acara anugerah kita ni berlangsung secara virtual dan kita mencipta sejarah jugalah Sebab sebelum-sebelum ni dia berlangsung secara fizikal. Ya, let's tapi get physical lah. Tapi disebabkan kita berada dalam situasi negara yang orang kata belum reda daripada wabak COVID-19, kita kena patuh SOP. So kita pun kena jarakkan fizikal kita. Jadi ada penjarakan sosial, ada table ni. Ada table yang sebaik, ada table kan. Dan untuk makluman semua yang sedang menyaksikan kita sekarang secara virtual ini Fana, ini adalah penganjuran kali ketiga untuk acara anugerah kita. Dan bersempena dengan Hari Kebebasan Media Sedunia. Yes. Jadi macam 1st Mei Hari Buruh, 3rd Mei Hari Kebebasan Media Sedunia. Dan kita tak pernah cuti. Dia macam weekend pun kita bekerja. Ya kan. Dan Fana, kita nak juga terangkanlah berkenaan dengan acara kita pada hari ini yang mana anugerah ini, majlis anugerah ini dianjurkan oleh Geram betul. apa tu? Geram tu apa dia? Geram tu adalah Gerakan Media Merdeka dan disokong oleh CIJ, okey, dan juga NUJ. Kan, so maksudnya memberi pengiktirafan ataupun memberi orang kata anugerah ini kepada penghargaan lah kepada media-media dari segi elektronik. Ya, media cetak dan juga yang sekarang ni digital lah kalau kita tengok kat online kan. Saya Wacana online. Kan nanti kita cerita lebih lanjut lagi kategori-kategori yang ada. Dan menariknya juga Fana, untuk acara anugerah kita ini yang mana kita sebenarnya kita nak meraihkan rakan-rakan media kita ataupun solidariti kepada rakan-rakan media kita yang selama ini orang kata bekerja dengan orang kata secara penuh cabaran lah orang kata Kita for fun lah. Maknanya bukan je kita bekerja tapi dalam masa yang sama kerja kita pun diiktiraf. Jadi sebelum ni mungkin kita tak kenal sesama kita. Betul. Orang macam TV tak kenal dengan paper, dengan digital. Jadi kita lebih saling mengenali, merapatkan ukhuwah. Gitu. Tetapi kemunculan mereka ataupun pengiktirafan mereka ini di orang kata secara realitinya secara tular jugalah kan. Betul, sebab semua ni vote by voting. Jadi kalau nak kata macam kenapa dia menang? Siapa pilih kasih? Betul. Ada ke? Tak ada istilah pilih kasih lah. Sebab kita vote. Siapa suruh you tak promote diri you? Dan orang tak vote lah. Betul. Dan undian ini telah dibuka bermula 3 April sehingga 14 April yang lalu kan. Dan kabarnya rakan pengacara saya ni tercalon juga. So nanti kita tengok dia kategori yang mana. Tapi sebelum itu Fanda, sebelum kita orang kata bercakap panjang lebar lagi, kita nak ke kategori yang pertama lah. Kan? Sebelum orang macam lamanya merepek pengacara sebab dia orang tengah tunggu dah ni. Mereka tercalon ke tidak, mereka menang ke tidak kan. Tercalon ya, tapi macam menang ke tidak tu. Jadi kita masuk ke kategori yang pertama. Yang pertama iaitu Facebook Famous Male. Jadi ni untuk sesiapa yang gemar, macam kita tengok macam ini sebenarnya status Facebook ke ataupun artikel panjang betul. Dia sebab memang ada orang habit dia, terutamanya bukan saja dalam kalangan wartawan Fana, tetapi juga orang-orang netizen yang kita panggil warganet kita memang gemar untuk berkongsi status-status yang panjang lebar. Dia macam dia ceritalah luahan mengenai rumah tangga ke, pasal kerjaya, pasal anak bini jiran ni kan, sidai kapet lah. Okey, jadi kita pergi merepek seterusnya. Betul. So kita nak saksikan kategori yang pertama kita, FB Famous Male. Calon-calonnya adalah Suhail Adnan, Berita Harian; Muhammad Rasfan, AFP; Fakrul Halim, Malaysia Kini; Kumaran Rajamani, TV3; Wong Zizan, China Press. Itulah dia tadi 5 calon bagi kategori pertama kita, iaitu FB Famous Male. Dan kita nak saksikan siapakah pemenang untuk kategori Fana. Dan pemenangnya, kita buat drum roll lah boleh. Okey, dan pemenangnya Suhail Adnan daripada Berita Harian. Ini junior saya dulu dekat UiTM.
you mengenali dengan lebih rapat lah. I mengenali dia punya gigi. Ya, gigi dia tu adalah dia punya penanda aras. Jadi Suhail ni hari tu masa Astro Awani tengah buat live cross, dia kat belakang tu sibuk. Dekat Istana Negara tu dia duduk Dia macam ni lah. Ada macam lalu bukan dia macam tu. Oh, bukan oh bukan. Cuma dia macam konon dia macam tak sengaja. Tapi kita tak tahulah dia sebenarnya dia nak curi airtime. Mana Astro tahu Awani. berlari macam ni. Tak dapat keluar dekat publication sendiri, keluar dekat publication orang. Why not? Kan. Iyalah. Itulah dia rezeki kan. Rezeki Tahniah Suhail. kepada Suhail Adnan dari Berita Harian untuk kategori yang pertama kita. Seterusnya bang, kategori yang kedua. Okey, kita nak ke kategori yang kedua pula Fahana, iaitu kalau tadi ada lelaki, of course kena ada kategori perempuan kan. Ini dia FB Famous Female. Dan calon-calonnya adalah Juliana Sharin TV3, Eng Ziang Yi Malaysia Kini, Muzliza Mustafa Benar News, Zazrina Zainuddin Malaysia Gazette, dan yang terakhir Michelle Cheng Sinchu Daily. Hebat-hebat ni. Hebat-hebat Nama-nama yang familiar kan. Kita biasa dengar lah, kita selalu dengar kita macam kenal yang keluar kat TV3 You follow ni. tak nama-nama tu dekat Facebook? Tak, sebab Facebook I kena hack. Sebab baru buat Facebook baru. Siapa yang hack Facebook I So no wonder lah you tak tercalon untuk kategori famous tu kan. Okey lah. So kita nak saksikan siapakah pemenang untuk kategori yang kedua ni Fana. Silakan. Okay, dan pemenangnya adalah Juliana Sharin TV3. Wah. You ada kisah dia ke? Kisah dia, saya pergi wedding dia sebab dia adalah senior saya dekat UiTM. Tadi junior, ini senior. Maksudnya you yang undi lah banyak-banyak. Tak ada. Bukanlah. Tak boleh. Undi ada rahsia. Oh, dia rahsia Okey, itulah dia tadi. Kita dah melihat dua kategori Fana dua kategori untuk Media Awards kita ni sebenarnya. Betul. Dan kita ada banyak lagi kategori yang akan disampaikan dan kita tak nak melengahkan masa sebab dekat rumah tu sekarang yang tengah menyaksikan kita, so macam cepatlah. Semua berdebar-debar. Berdebar ni kan. Hari ni mereka duduk dekat depan laptop masing-masing ke dekat handphone sekarang tengah menyaksikan kita secara maya ni. Nak menunggu result, terutama mereka yang tercalon. Betul. Kan? Macam cepatlah, kita dah habis promote ni, kita dah melobi diri. Okey. Ya. Jadi seterusnya. Kita nak kategori seterusnya yang mana kalau dekat luar tu kan, kalau macam award biasa tu dia adalah untuk acara pengiktirafan kepada kategori ini. Dan kebiasaannya juga kalau kita tengok kat luar yang selalu viral, yang selalu tular, yang selalu menjadi bualan orang ni adalah individu-individu inilah. Kan, dan mereka diangkat juga disebabkan mereka Insta famous. Jadi kategorinya adalah Insta Famous Male. Bila bercakap pasal Insta famous ni, of course daripada Instagram lah kot. Betul, kan? dari Instagram. Maksudnya kita tengok followers tu berapa ramai kenapa tercalon. Sebelum tu boleh follow saya dekat Instagram Sudir Tahir Dan saya farhana.ab.rahman. Kita kena promo ni. Kita kena bagi tahu kat orang ni. Kan. Mana tahu tahun depan kita calon pula. Kan. Okey, kita ke kategori Insta Famous Male. Calon-calonnya adalah Saya baca. Ridwan Hussein NTV7, Khairul Rizwan Azizan TV3, Marfika Adnan Haris Fazilah Bernama, Morgan Raj Villavan FNT Free Malaysia Today, Adib Rawi The Sun. Wow, hebat-hebat ni. Dan pemenangnya adalah Damrul Khairul Rizwan Azizan TV3. Tahniah, dua dah TV3 dapat ni. Okay, satu batch dengan saya kat UiTM dulu. Ya Allah, tadi you punya junior, lepas tu you punya senior. Ni satu batch lagi. Ini adalah anugerah kawan-kawan. Jangan, nanti orang ingat memang anugerah kawan-kawan. Tak ada. Tak. Tapi saya mengenali lah sebab yelah, kita dah ambil mass communication, dah sasah lah kawan-kawan satu batch yang kerja sama-sama. Betul tak? Betul. Kan, tahniah dah dua dah TV3 dapat Betul. K pun selalu keluar macam K pun handsome macam mana pelik. Okay? So sesuai lah dia jadi Insta famous. Sesuai lah. Jual lah muka tu ke Instagram. Betul. Itu dia tadi pemenang untuk Insta Famous Male. Sekarang kita nak saksikan pula kategori yang keempat, iaitu Insta Famous Female. Yang ini sangat seronok sebab kawan saya kat sebelah ni dia tercalon. Dia walaupun dia baru mention dia punya Instagram dia, tapi sebenarnya follower dia ramai. Sebab kalau dulu saya rasa dia ni tercalon disebabkan dia libas-libas rambut ni. Sekarang ni okey. Ada tak?
Okey. Kan. Okey, kita nak kategori Insta famous female. Calon-calonnya ialah Farhana Abdul Rahman Wacana. Lah tiba. Taklah menari. Yusha Daniel Freelance. Stringer lah. Ya, Seringer. Kemudian ada Low Ying dari Oriental Daily. Adit Melody. Dan yang ketiga dan yang terakhir dari iaitu Azaria Tagaya TV3. Dan Pemenangnya adalah Azaria Tagaya TV3. Wow. Ni mesti pengundi-pengundi ni mesti yang selalu tengok Bulletin Utama, tengok Nightline. Betul. Dia macam mungkin Tagaya pun selalu promote. Betul. Okay. I nak balik dah sebab tak menang. Dah tiba. Tak apalah, kita simpan tahun depan lagi. Okay. Mana tahu ada rezeki pula tahun depan kan. InsyaAllah. Itulah dia. Tahniah kepada Tagaya. 4 pemenang kita yang kita telah umumkan sebentar tadi. Dan Fahana, sekarang ni kita nak ke kategori yang seterusnya. Kategori Jika tadi seterusnya. Facebook, lepas tu Instagram. Yang sekarang ni Twitter. Twitter. Ah. Twitter. You ada Twitter ke Fahana? Saya ada Twitter tapi saya dah lupa password. Abang pun dah lupa password kan? Betul, sama. Kalau pergi dekat Twitter tu, ya Allah dah berkurun dah saya rasa status tu tak update-update pun. Sebab kita macam kalau boleh kita nak kurangkan tweet. Bukan apa, sebab dulu selalu bergaduh dengan orang sebab geram je tweet. Geram tweet. Sekarang kita dah berusia, kita kontrol lah, kita kawal perasaan. Kan? Dan lagi satu, bila bercakap pasal apa ni orang kata social media ni, especially Fahana kan, apa yang saya perasan adalah kalau di Facebook, di Instagram dan juga Twitter ni sebenarnya follower dia ataupun geragam-ragam warganet ni berbeza tau. Betul. Kan. Dia tak sama. Kalau dekat Twitter ni cara pembawaan komen orang ni ciapan dia berbeza dengan dekat Instagram, dekat Facebook pun sama kan. Jadi macam Actually saya bila jadi stringer dekat Cosmo baru saya tahu masuk ciapan. ciapan tu untuk di Twitter tau. Ciapan. Kalau kita muat naik gambar dekat Instagram, video ke tu kita panggil hantaran. Kita kan. ke kelas bahasa Melayu. Tak adalah, kita bagi orang semua. Kita feed info sikit lah. Betul kan. Okay. Baiklah, kita nak ke kategori yang kelima kita iaitu tweet famous male dan calon-calonnya Adalah Haris Muhammad, Malaysia Kini. Safwan Zaidun, Malay Male. Zurairi AR, Malay Male. Najib Arif, Astro Awani. Norman Go, freelance, stringer juga. Okay. Dan saya rasa bila cakap pasal tweet ni, saya rasa macam boleh dikira lah kot dia dalam macam very short and simple. Betul. Dia tak panjang macam Facebook. Facebook memerlukan masa lah. Kita nak type berkurun lama. Kita nak baca pun macam. Dan kemuncaknya kan bila nak ambil baca. Macam tweet ni dia macam sikit dah. Dia Betul. Macam, sebab kan dan pemenangnya adalah Kita drum roll sekali lagi. 1, 2, 3. Najib Arif daripada Astro Awani. Dia dah biasa sampaikan info dengan cepat. So dia macam very macam tweet je kan. Tweet je. Dia tweet je. So segalanya di hujung jari. Itu dia tadi pemenang untuk kategori tweet famous male. Dan sekarang kita nak saksikan pula pemenang pula calon-calon untuk kategori tweet famous female. Dan calon-calonnya ialah Bo Sulin, Code Blue. Tehmina Kausci, freelance juga. Amy Chu dari South China Morning Post. Naila Huda, Astro Awani. Dan Melissa Idris, Astro Awani. Okey. Jadi siapa pemenang dia? Betul. Pemenangnya adalah Naila Huda, Astro Awani. Naila Huda ni rambut dia curly-curly tu. So macam dia satu tempat kerja lah dengan dia Najib tadi. Gandengan dengan Najib lah. Kiranya macam Najib, you dah tweet? I pula nak tweet. Kalau you belum tweet, I tweet pula. Macam tu. You tak tweet lagi, I dah tweet. Kan. Itulah tadi pemenang-pemenang untuk kategori Facebook, Instagram dan juga Twitter. Dan sekarang ni kita nak berehat seketika Farhana. Kita bagi redakan dulu orang kata debaran mereka di rumah kan. Jadi kita nak bersama dengan A Twist of Fate yang dianggotai oleh tapi untuk makluman semua, bukan saja hostnya hari ini adalah daripada media, tetapi juga
yang membuat persembahan pun dalam kalangan rakan-rakan media kita juga. Betul, semua berbakat. Betul. Kita ada Yuan Making, jurnalis, gitaris dan juga Kenneth Ng selaku bassist. Dan jom kita saksikan persembahan daripada mereka. Hi, we're A Twist of Fate. My name is Making, and this is my bandmate. Kenneth? I'm gonna play you 2 songs. First is an original composition called The Spectre. Of sand slipping through your hands, a fairy tale that never seems to end. I follow you down this labyrinth, Lost inside the dark. nothing is what it seems. Behold, you are the spectre inside. Away, I say, but you'll never hold me in your arms. You can't just like a knife. Buried deep inside, and I leave it all behind. But Jude is what you had me. Close my eyes, I still see. Behold, you are the spectre inside. Awake, arise from the terror. So this feels just like a reverie. The less you hide behind your eyes. It's what I should have seen. And now there is nothing that lives within. Not a shadow, not a dream. Just a memory of your face. Behold, you are the spectre inside. Away, I say, but you'll never hold me in your arms. You can't just like a knife. Buried deep inside, and I leave it all behind. But Jude is what you had me. I close my eyes, I still see. Behold, you are the spectre inside. Awake, arise from the terror.
You are the specter inside. Away, I say, but you'll never set me free. Set me free. Set me free. Set me free. You and me. You and me. Set me free. Set me free. Thank you. Right. This next song is a patriotic song that we wrote in conjunction with Independence Day. One's called Metal Deka. Dengan nama Allah yang maha murah, yang maha lagi maha kasiani, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur 31 bulan Ogos tahun 57. Satu bulan 8 57 satu bangsa dengan satu tujuan, kita capai kemerdekaan. Kita anak Malaysia, tak kira agama dan bangsa, kita berjuang demi negara. Tanah tumpah darah kita. Malaysia, we are one nation, we are one race, we stand as one. Malaysia, we stand together, nothing and no one can ever tear us apart. We are one race. We are one nation. We are one nation. We are one race. We go as one. We stand as We one. are one nation. We are one race. We stand together. We are one nation. Nothing and no We one fight as one. can ever tear We are one nation. us apart. Bila kita bersatu, negara terus maju. Satu hati, satu jiwa, sampai kita ke puncak dunia. Malaysia, we are one nation, we are one race, we stand as one. Malaysia, we stand together, nothing and no one can ever tear us apart. We are one race. We are one We nation. are one nation. We are one race. We go as one. We stand as We one. are one nation. We are one We race. stand We together. are one nation. Nothing and no We one fight as one. can ever We are one tear nation. us apart. We are one race. We are one We nation. are one nation. We are one race. We go as one. We stand as We one. are one nation. We are one race. We stand We together. are one nation. Nothing and no We one fight as
us apart. Merdeka! Now we are free, hold on to this liberty. Merdeka! Now we are free, hold on to this liberty. Merdeka! Now we are free, hold on to this liberty. Merdeka! Now we are free, hold on to this liberty. Merdeka! Thank you so much. Happy World Press Freedom Day, everybody. Wow, Fahana berbakat juga ya rakan-rakan media kita ni. Dia macam kita macam tadi kita halwa telinga kita lah. Ya, tahniah kepada kumpulan A Twist of Fate. Terima kasih kerana menghiburkan kita untuk penonton di rumah sekarang ini. Kan? Baiklah, kita nak ke kategori yang seterusnya. Ada banyak lagi kategori sebenarnya Fahana. Dan kita ke kategori yang seterusnya iaitu Fit Fab Journalist. Fit Fab Journalist ni dia macam lebih kurang sebaris lah, selari dengan Kevin Zahri dan juga Nana Al-Halik, macam Boleh seiring sejalan lah. Mungkin. Dan difahamkan untuk kategori ni Fahana ada calon-calonnya yang aktif berbasikal. Betul. Kan? Yang berjaya menurunkan berat badan, maksudnya banyak lah. Yang dulu macam mungkin dulu saiz XL, sekarang ni S. Wow, banyak tu. Nampak beza, macam orang tengok macam itulah, itu dia. Macam tu. Okey, jom kita saksikan calon-calon by kategori Fit Fab Journalist. Calon-calonnya adalah Sofia Ahmad, Getaran.my, Syamsiah Sahad, Bernama, Juani Munir, Utusan Malaysia, Ashim Iskandar, Astro Awani, Muhammad Fadli Selamat, FMT, Dan pemenangnya ialah macam ni lah. Okey, 1, 2, 3. Pemenangnya adalah Siapa? Syamsiah Sahad, Bernama. Kita dengar cerita Kak Syamsiah ni apa ni? Aktif berbasikal. Betul. Dia macam mungkin dia akan jumpa jodoh macam Nur Nabila dan juga Engku Imran. Okey, itulah dia tadi Fit Fab Journalist kita. Betul. Dan sekarang ni kita nak ke kategori yang saya rasa kalau di luar sana istilahnya orang selalu gunakan veteran Fana. Bila veteran ni kan macam wow, mesti dia dah lama dah bekerja dalam apa orang kata dunia kewartawanan ni kan. Masa saya intern kat NST dulu, dia macam ada satu senior apa ni editor ni, dia macam nak jalan pun macam where is Fahana? Dia nak jalan pun dah tak larat. Tapi itulah orang kata bila dalam apa mereka otai dalam pada mereka dah veteran kan, tapi semangat mereka untuk bekerja tu masih kuat tau. Betul, dia macam very passionate lah, dia macam betul. Dalam diri tu darah yang mengalir tu darah wartawan. Betul, sebab memang saya pernah ada senior saya pernah bercerita walaupun dia dah berhenti kerja jadi wartawan kan, bila dah keluar pun dia tetap nak menulis. Sebab apa tu? Sebab dia kata minat dia tu sangat mendalam dalam penulisan. Jadi walaupun dia tak menulis lagi di akhbar, tetapi dia kena menulis juga untuk orang kata sentiasa ada sesuatu yang segar kan. Dan inilah dia, kita nak ke kategori wartawan otai. Calon-calonnya ialah Martin Kavaho, The Star, Syaril AKD, Malaysia Gazette, Nur Azizah Mokhtar, Berita Harian, Chandra Vatani, Satasivam, Bernama, Chin Sung Chiu, Sinchu Daily. Dan pemenangnya ialah 1, 2, 3. Chandra Vatani Satasivam, Bernama. Dia macam kalau macam senior kan, kita macam dia macam otai lah macam gitu kan. Otai masih berbisa. Kan. Itu dari tadi wartawan otai kita dah iktiraf
Lepas tu Fit Fab pun kita dah ada pemenang dia. Betul. Sekarang ni kita nak saksikan pula pemenang untuk kategori wartawan peti. Peti ni kenapa ada peti ke? Wartawan mulut peti. Maksudnya kalau bercakap tu. Wartawan mulut peti. Jadi macam Okey. contohnya kalau hujan, dia macam jangan dekat sangat tingkap. Takut terkena dengan gurukan peti tu. Nanti terbakar. So maksudnya calon-calon ni macam kalau dia bercakap ataupun kalau dia menulis tu memang sejenis yang kita gerun ke? Mungkin dia macam laser. Laser lah. Dia macam dulu-dulu yang macam agaknya macam Kia Propa yang bercakap tu yang macam wey. Macam tu. Kan. Okey, jom kita saksikan calon-calon untuk kategori wartawan mulut peti. Bahaya ni. Okey, calon-calonnya adalah Syawaliah Hadi, Malaysia Gazette, Rafidah Mat Ruzki, Berita Harian, Tuan Bukhairah Tuan Muhammad Adnan, Sinar Harian, Azizul Osman, Malaysia Gazette, Muhammad Nur Ikram Rosli, Bernama TV. Takutlah kalau jumpa pemenang ni saya akan lari. Saya tak nak lah. So nanti dia akan petikan saya. Dia macam mungkin ini lebih kepada dia orang interview politician, dia orang interview ialah cerita-cerita ni lah, kita tak ada. Yalah. So malah tahu kita terserempak. Daripada jauh dia jerat kat kita. Macam mana? Kau yang tu kan? Macam hayo. Okey. Ini dia pemenang untuk kategori wartawan mulut petir. Azizul Osman dari Malaysia Gazette. Wow. Kita tak payah drum roll sebab yang ni dia kena masukkan peti. Dia kena petikan nanti. Petikan dia, itulah dia. Okey, seterusnya. Sekarang kita nak saksikan pula kategori yang seterusnya, Fahana. Kita kan buat hiburan. So kalau kita dalam industri hiburan tanah air kita ni, power couple kita siapa? Dari industri hiburan kita, siapa? Kita adalah Syawal. dia nak Syawal. sebut. Awal Asyarin dengan Syah Aliyahaya. Macam tu lah ibaratnya. Betul. Jadi dalam media ni ada juga ini macam yelah dah kita spend most of our time dekat office. Betul. Jadi macam terjatuh cinta dengan fotografer. Ya, sebab itulah macam kami ni belum ada jodoh lagi, masih menunggu jodoh. Orang kata penunggu jodoh lah orang kata kan. So tak jumpa lagi lah mana-mana. Kalau ada rakan media yang tengah solo tu boleh DM Farhana dekat IG tadi. Ulang IG awak? Tak nak. No, okay, you next. tak nak ulang IG dah? Tadi you promo, sekarang you tak nak No, next. Okay, jadi kita sebut power couple kita. Ni dia calon-calon bagi kategori power couple. Ialah Teh Atirah Yusof daripada NST dan pasangannya Syarafiq A. Samad freelance. Freelance. Jadi dulu Syarafiq ni fotografer NSTP. Kemudian calon kedua Darshini Kandasamy, Between the Lines, dan juga Mark Laudes dari Astro. Kemudian dan seterusnya Khaira Nadira NST dan Ashraf Hamzah NST Diana Nawar TMI dan Ghazali Kori freelance. Dan yang terakhir Ista Khaira Eccentrica dan Sugbir Chima Eccentrica juga. Okey. Dan pemenangnya adalah Khaira Nadira NST dan Ashraf Hamzah NST. Ni so senanglah dia orang ni berjumpa kat office lah. Yang macam, ya ke? Yelah. Kisah cinta dia macam tu? Saya tak pasti cerita yang lebih dalam, tapi dia jumpa kat office lah. Maksudnya senanglah satu kereta pergi kerja. Tengoklah kadang-kadang seorang tu shift malam. Tapi sekarang ni kita work from home kan? Okey lah. So anak nangis, kau pergi jaga dulu, aku nak hantar story macam tu lah. I shift malam, you shift pagi. You lah tengok anak. Macam gitu. tu. Itu dia power couple Wow. Itu tadi dah ada power couple. Sekarang kita nak saksikan pula kategori Hot Mama. Hot Mamas kita Jadi macam kalau kita tengok ni macam walaupun dia dah bergelar mak-mak, tapi dia tetap hot. Dia macam betul kan anak you dua ni? Betul ke? You dah ada anak 3. Macam best friend I yang terselalu dalam ni, orang macam tak tahu macam betul ke? Dia macam, sampai orang tak sampai disebabkan dia sangat hot, sampai orang tak tahulah dia dah berkahwin. Betul. Sampai hari-hari dia dapat DM dan hari-hari dapat mesej daripada kawan-kawan sekerja. Okay, Ferry, kau handle lah ni. Dia dah macam lubang nama dia. Okey, kita saksikan calon-calon bagi kategori Hot Mama. Yang pertama kita ada Aslinda Nasir dari Utusan. Kita ada Mastura Malak, Getaran.my. Kita ada Fatimah Zainal dari The Star. Kita ada Muhammad Fariza Muhammad Razi Bernama. Bukan Muhammad sebab ini kan Hot Mama, so dia Fariza Muhammad Razi dari Bernama. Dan yang terakhir kita ada Feride Hikmet Atak dari Hush Life. Okey. Dulu dia kat Berita Harian. Dia kat Berita Harian. Ni kita orang satu geng.
Tapi dia memang hot lah. Dia memang hot Tapi lah. tak tahulah dia menang ke tak kategori ni. Faraday, kalau you tak menang, you kena downgrade dah. Taklah. Dia memang hot lah. Dia mix Turki kot. Oh, okay. So, yang sedang menyaksikan kita sekarang, Instagram dia, Faraday Hikmet Atta. Okay, Faraday pun sekarang ni dia dah banyak buat macam Instagram review semua kan. Okay, jom kita masuk. Dan pemenangnya untuk kategori Hot Mama. 1, 2, 3. Betul-betul, sila sebut betul. Fariza Muhammad Razi. Bernama. Tahniah. Kita nak tengok jugalah kok Instagram dia nanti, Fana. Betul. Macam very mesti macam orang macam betul ke ni anak dara ni. Kan? Macam tu. Okey, jika tadi dah ada Hot Mama, kita nak saksikan pula kategori yang berkaitan dengan Papa. Tapi yang ni bukan Hot Papa tau. Dia steady. Dia steady apa-apa. Kan? So ibarat macam kalau dia jaga anak kat rumah pun, settlekan anak punya pampers ke sebagainya, dia okey je, steady je. Jadi kena tahulah sebenarnya dia orang dah berkahwin. Takut nanti orang ingat steady papa, tak kahwin lagi orang ingat bujang kan? Ada 3 kota kan? Ada 4 kan kota? Takut betul. Taklah, kita gurau-gurau je. Okey, calon-calon bagi kategori steady papa. Yang pertama kita ada Salim Hanafia, CNA. Siren Nafis, The Vibes. Faizal Hassan, Bernama. Irwan Muhammad Zain, Astro Awani. Dan Aji Sarigar Mazlan dari TV3. Semua Steady ni macam papa. steady. Steady apa-apa. Steady lah papa. Ada macam kan dia macam dulu kan ada lagu yang macam Papa jangan jahat. Macam ni lah. Papa sangat jahat. Okay, jadi kita announce Pemenangnya untuk kategori Steady Papas 1, ialah 2, 3. Faizal Hassan daripada Bernama. Untung jadi wife dengan anak dia, steady je. Mungkin untung tapi mungkin juga nervous. Dia akan nervous sebab malam ni dia akan mendapat banyak DM. Takut betul. Okey, wow, ini macam lain sikit lah kategori dia, Fana, kan? Dia lain sebab dia kadang-kadang ada wartawan yang dia dah berhenti daripada menjadi media, tapi dia berkecimpung jadi pembantu menteri pula. Dia jadi press sec. Dia publicist pula. Betul. So dia macam menasihati daripada segi media, kan? Dia buat press release. Betul. Kan? Calon-calon untuk kategori Popular Press Secretary, yang pertama kita ada Tunku Nasrul Tunku Abaidah, DSAI, N Muhammad, KPKT, Raja Syahrir Abu Bakar Mosti, Yusof Muhammad, PMO, dan Dang Fatihah Subki, PMO juga. Dan pemenangnya jatuh kepada 1, 2, 3. Tunku Nasrul Tunku Abaidah. Press Secretary untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini pun junior jugalah Oh, ya? dekat UiTM dulu. You calon-calon dia, you punya kerabat-kerabat semua. Hebat you. Junior ada, senior ada. Dia macam satu industri. Satu batch UiTM tu ada kat dalam list ni lah. Ya, itu dia tadi kita dah orang kata dah lengkapkan ke semua kategori pencalonan untuk anugerah kita pada kali ini. Betul. Kan? Jadi kali ini kita virtual concert lah. Betul. Kita penyerahan tu kita akan sampaikan macam ni lah, macam kita kena dengar lah the whole event ni kan. Betul. So, kita tak tahu nama anda tu calon dalam kategori yang mana. Kan menangnya tu masa bila kan. Dan untuk makluman juga, Fana, sekali lagi kita nak war-warkan kepada yang sedang menyaksikan kita, ini adalah penganjuran ketiga untuk Media Award kita sebenarnya, yang mana ini adalah kali pertama secara virtual. Betul. Media Solidarity Awards. Betul. Untuk yang kali ketiga. Okey, baiklah Fana, kita nak berehat seketika. Jika tadi untuk persembahan pertama kita ada rakan-rakan media kita juga yang membuat persembahan, dan kali ini untuk persembahan kedua kita juga dalam kalangan wartawan daripada The Star. Okay, kita ada Martin Calvajo dan Joe Timbang. Dipersilakan. Hello, my name is Joanne, and this is I'm Martin. Martin, yeah. So we'll be performing 2 songs for you.
today, and we hope you enjoy. Beribu bintang di langit kini menghilang, meraba aku dalam kelam. Rembulan mengambang kini makin suram, pudar ilhamku tanpa arah. Sedetik wajahmu muncul dalam diam, ada gerdipan, ada sinar. Itukah bintang atau rembulan? Terima kasih ku ucapkan. Izinkan ku mencuri bayangan wajahmu. Izinkan ku mencuri hayalan denganmu. Maafkanlah, oh, andai lagu ini mengganggu ruangan hidupmu. Kau senyumlah, oh, sekadar memori kita di arena ini. Kau ilhamku, kau ilhamku. Izinkan ku mencuri bayangan wajahmu. Izinkan ku mencuri hayalan denganmu. Maafkanlah, oh, andai lagu ini mengganggu ruangan hidupmu. Kau senyumlah, oh, sekadar memori kita di arena ini. Kau ilhamku, kau ilhamku, kau ilhamku. Second song. Okay. Somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you dream of, dreams really do come true. Someday I'll wish upon a star
Wake up where the clouds are far behind me, where trouble melt like lemon drops high above the chimney tops. That's where you find me, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dreams that you dare to, why, oh why can't someday I'll wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melt like lemon drops high above the chimney tops. That's where you find me, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dream that you dare to, why, oh, I can't die. Well, thank you. Okay, thank you so much. We hope you enjoyed our performance, and happy World Press Freedom Day to everybody. Terima kasih kepada persembahan kita yang kedua tadi, Fana. Sebenarnya wartawan-wartawan ni berbakat tau. Dia berbakat, sebenarnya dia bukan saja boleh menulis, tapi dalam masa yang sama boleh juga membuat persembahan. Itu belum lagi kalau yang dah berlakon. Kan? Ada juga yang dah berlakon. Betul, ada. Dia macam Insta famous itu, Adit tu. Walaupun Kan? dia jadi producer melody, tapi dia Betul. pun berlakon juga. Vast ke tidak? Dan sebenarnya Fana, anugerah ini juga adalah solidariti untuk rakan-rakan media kita. Betul. Kan? Dia saling mengenali, saling menghargai hasil kerja keras Betul. rakan-rakan media Dan kita nak bagi orang kata penghargaan yang sebesar-besar penghargaan lah kepada penganjur kita, iaitu Geram, Gerakan Media dan juga CIJ dan juga NUJ. Betul, kerana menganjurkan acara ini untuk yang kali ketiga. Baiklah, kita nak ke acara yang seterusnya. Saya rasa acara ini sangat sentimental kerana anugerah khas ini diberikan kepada insan-insan yang cukup istimewa, insan-insan yang sangat memberi inspirasi kepada kita dalam dunia kewartawanan di Malaysia. Yang mana pengiktirafan ini ataupun anugerah khas Geram ini diberikan kepada tokoh wartawan kita yang mana ketiga-tiga mereka telah pergi menghadap Ilahi baru-baru ini juga, ada yang tahun lepas dan ada yang baru-baru ini. Dan tetapi apa yang paling penting, semangat dan juga hasil kerja mereka sentiasa menjadi inspirasi kepada golongan wartawan yang masih ada. Menjadi inspirasi kepada kita yang masih berkecimpung dalam industri kewartawanan ini. Baiklah, kita saksikan dahulu. Dan penerima pertama untuk anugerah khas Geram diberikan kepada Allahyarham Dato' Ahmad A. Talib. Dato' Ahmad A. Talib, who left us on Tuesday, May 26, was a man of many colours. He had his ups and downs and had gone through trials and tribulations. He was a true blue journalist and lived a life in journalism as he has always wanted it to be. He was fearless in facing adversity, both professionally and personally.
As an editor, he was always hands-on, moving effortlessly within the ranks. He has helped the New Straits Times Press (NSTP) and later Media Prima Berhad (MPB) News to uphold professionalism and integrity at the highest possible level. When he left MPB in 2014, his absence was sorely felt. He has achieved many things in life and contributed immensely in the welfare of fellow journalists. As head of the Journalists Union and in promoting better relationship with fellow professionals in the region. When Tun Abdullah Badawi was the Prime Minister, Malaysia has had a huge problem with the Indonesians instigated by the Ambalat issue, the sea blocks off the coast of Borneo claimed by the both countries, and the Nirmala Bonat incident, the domestic helper allegedly tortured by her employer. The Indonesian press was not helping. Both sides agreed to set up a coalition of editors known in Bahasa Malaysia as Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia or ISWAMI. Ahmad was the second chairman of ISWAMI after Tan Sri Johan Jaafar. Ahmad was still in the thick of things prior to his hospitalization. He was, in fact, the chairman of the organizing committee for the seminar on eradicating urban poverty in December last year, organized by the Ministry of Federal Territories. He was also appointed by the then Minister Khalid Samad to lead the team to showcase Kuala Lumpur as UNESCO's World Book Capital 2020. Bagi penerima anugerah khas geram yang kedua diberikan kepada Allahyarham Subki Abdul Latif. Subki Abdul Latif seorang sosok wartawan dan aktivis sepenuh masa. Dilahirkan pada 28 Julai 1940 di Sungai Parit, Pasir Panjang Laut, Setiawan, Perak sebelum menghembuskan nafas terakhir pada 23 Jun 2020 di rumahnya di Taman Kara Utama, Kuala Lumpur di sisi isterinya Nazrah Taha dan 5 anak. Pagi-pagi lagi pada hari keramat kelahiran Malaysia 16 September 1963, Subki sudah berada di Pejabat Utusan Melayu di Jalan 5 of Jalan Sancaulin sebagai calon kursus projek latihan kewartawanan. Subki pernah sehingga ke Jerman menuntut ilmu kewartawanan pada 1969, satu rombongan dengan Perdana Menteri Tun Abdul Razak ke China merasmikan hubungan diplomasi antara negara pada 1975 serta sepentas berforum bersama Musa Hitam di University Sains Malaysia USM pada 1977. Mantan ahli jawatankuasa PAS Pusat 1983 sehingga 2006 ini jugalah menjadi pengasas akbar lidah rasmi PAS Harakah selepas pilihan raya umum 1986 dengan permit penerbitan hanya 2 kali sebulan. Itu pun terhad untuk ahli PAS sahaja. Walaupun menempuh zaman hambatan kebebasan akbar era Tun Dr. Mahathir Mohamad, beliau percaya untuk menjadi penulis yang baik atau propagandis yang hebat adalah dengan cara menulis setiap hari. Sisi jiwa nasionalisnya menyerlah apabila bercakap tentang nasib tulisan Jawi yang mati di tangan kuasawan Melayu sendiri serta putar belit orang politik dalam mendaulatkan bahasa kebangsaan yang haknya sudah termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Sisi jiwa aktivis jalanannya juga benderang apabila mengaitkan Jalan Tuanku Abdul Rahman sebagai tumpuan unjuk rasa massa yang baginya harus dan halal dari segi hukum demokrasi walaupun haram pada mata pemerintah. Perakam zaman ini pernah menjadi teman main bola anak Ching Peng, Setiausaha Agung Parti Komunis Malaya, bertemu dan bercakap dengan Perdana Menteri pertama, saksi mata api kebencian kaum di Kuala Lumpur semasa tragedi 13 Mei sehingga tersagat pilu apabila Barisan Nasional menendang PAS dan merampas Kerajaan PAS Kelantan pada 1978. Tidak hairanlah apabila membaca tulisan Pak Subki dalam ruang kolum mingguannya di akhbar tabloid Siasah, misalnya yang tersiar sejak 2006, kita dihimbau
dengan rakaman siri sejarah tanah air ini dan kisah merentah zaman dengan sebahagiannya hasil daripada pemerhatian dan pengalamannya sendiri secara langsung. Itu sebabnya bagi Subki, pengalamannya bergelumang dalam kewartawanan dan dunia surat khabar sebagai sekolah kehidupannya yang tidak ternilai harganya. Dan ini dia penerima anugerah khas ketiga diberikan kepada Allahyarham Dato' Abdul Jalil Ali. Dato' Abdul Jalil Ali. Tanggal 8 Ogos tahun 2020. Genap seminggu Sinar Harian meraihkan ulang tahun ke-14. Karyawan Sinar Harian dan Karangkraf dikejutkan dengan perkabaran duka pemergian penasihat eksekutif editorialnya Allahyarham Dato' Abdul Jalil Ali pada jam 7 pagi di usia 66 tahun akibat komplikasi buah pinggang. Allahyarham sebelum ini mempunyai sejarah penyakit kencing manis. Allahyarham terkenal dengan sifat humor, peramah, murah hati, berbudi bahasa dan sentiasa merendah diri, sangat disenangi semua orang, malahan tidak pernah beliau meninggikan suara apatah lagi berleter kepada kaki tangan. Bagi karyawan Sinar Harian, beliau ialah seorang mentor. Beliau tidak pernah lokek memberi nasihat dan tidak pernah kedekut untuk belanja kari kepala ikan. Anak kelahiran Bukit Gambir Muar itu bermula sebagai wartawan di Utusan Malaysia pada tahun 1973. Bermakna sudah 47 tahun beliau bergelumang dalam dunia kewartawanan. Orang lama mungkin masih ingat nama penanya, Bonlat Pratchai di Akhbar Bacaria, sehingga ramai yang menganggap beliau seorang Romeo seperti watak ciptaannya itu. Tulisannya memang menarik dan menjentik dengan gaya penulisan yang santai sehinggalah hari ini. Ketika Sinar Harian mulai diterbitkan pada 31 Julai 2006, beliau ialah ketua pengarang yang pertama. Beliau yang menebas laluan untuk melahirkan akhbar ini. Sinar Harian adalah cahaya mata beliau bersama pengerusi Lembaga Pengarah Karangkraf merangkap penerbit Sinar Harian Datuk Hushamuddin Yaakob dan abangnya Allahyarham Datuk Fikri Yaakob. Betapa kita mengasihi, Allah lebih mengasihi beliau. Dari Allah dia datang, kepada Allah dia kembali. Hanya Allah yang dapat membalas jasanya. Bersama kita berdoa, semoga Allah merahmati rohnya. Al-Fatihah. Semoga roh mereka ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Amin. Amin. Kan? Itu dia Fana, orang kata 3 penerima anugerah yang cukup istimewa untuk anugerah khas kita pada kali ini. Dan dalam tak sedar sebenarnya juga Farhana, kita dah sampai ke hujung-hujung. Dah hujung-hujung dah ni. Kan, hujung-hujung dah kan. Dalam tak sedar kita dah 13 kategori kita dah umumkan sebenarnya. Bersama dengan 3 anugerah khas. Sebentar tadi. Betul. Kan? Dan untuk sebelum kita mengakhiri acara anugerah kita kali ini, kita ada satu persembahan yang cukup istimewa. Kita ada persembahan daripada Pian Habib. Ya, siapa dia Fahana? Dia adalah seorang yang hilang pendengaran ketika remaja, dikenali sebagai deklamator yang mempunyai latunan suara yang unik ketika mendeklamasikan puisi sekaligus membina karakter tersendiri dalam ranah penyairan tanah air. Dan Selain deklamasi saja ni, Pian Habib ni juga pelakon sebenarnya bang. Betul, dalam filem mana itu? Filem Maksum, Kembara Seniman Jalanan dan juga Sufeh Sofia. Dan difahamkan juga Pian Habib ni bekas wartawan di Utusan. Kan, so seorang yang sangat istimewa, yang kreatif kan. Betul. Dan unik lah dia. Betul. Dan hari ini Pian Habib akan mendeklamasikan sebuah sajak yang Syair. Saya Sebatang Pensel. Yang mana untuk makluman juga, syair ini pernah dipersembahkan pada demonstrasi Pensel Merah 2014. Jadi kita nak dengar kelunakan dan juga lantunan vokal daripada Pian Habib. Jadi sama-sama kita saksikan. Dipersilakan.
pensil. Jasa saya perkenalkan Datuk Seri Tun Tan Sri, jutawan bilioner dengan berita-berita gembira. Berita kerajaan, upacara pecah tanah, perasmian balai raya, bantuan anak yatim, majlis makan malam atau buat kenyataan akhbar tentang aset KDNK atau pasaran saham yang turun naik, yang turun dan tidak naik. Saya sebatang pensil. Tugas saya berkata benar tentang yang berhormat atau orang-orang sembahyang yang bersiaran langsung dari parlimen atau dari bilik-bilik agamawan di mana mereka beritahu rakyat jelata di ceruk-ceruk kampung sejauh lebuh raya atau sedekat lebuh pasar bahawa yang berhormat dan orang tahu agama itu makhluk melompat, kadang tertidur, kadang berdengkur dalam parlimen dan majlis rasmi. Saya sebatang pensil. Saya sebatang pensil merah. Saya melihat rakyat melihat dengan mata terbuka. Hal songlap harta negara. Hal envelope bertukar tangan dari atas dan bawah meja. Hal harga barangan naik dan tidak turun. Saya sebatang pensil. Saya suka menulis. Saya suka kata-kata hikmah dan hikmat pemimpin bijak pandai. Kalau tak suka pilihan raya, kamu pergi duduk dalam rimba raya. Kalau sayur mahal, kamu jangan makan sayur. Kalau kencing manis, takut kaki kena potong, kamu jangan makan gula. Jangan, kalau tak mahu bayar tol, jangan ikut highway. Demikian kata-kata pemimpin saya yang bijaksana. Saya sebatang pensil. Lem Guan Eng tukar kereta. Jeep Gur tukar jet. Lem Guan Eng pakai Mercedes 300 SL. Jeep Gur naik Airbus 320. Satu merayap di atas tanah, satu terbang di langit tinggi. Saya sebatang pensil. Saya sebatang pensil merah. Terima kasih.
Itulah dia tadi persembahan daripada Pian Habib. Betul. Sungguh bertenaga Ya. dan juga kita rasa masuk ke dalam jiwa. Sedap sangat. Lama kita tak dengar orang bersyair, Fana. Betul. Kan macam boleh lena kita dibuatnya kan. Terima kasih kepada Pian Habib di atas persembahan yang cukup istimewa sebentar tadi yang telah menghiburkan kita semua yang sedang menyaksikan secara virtual pada kali ini. Dan kita pun Kita nak mengundurkan diri sebab rasa Ya. dah lama sangat ni kita berceloteh kan. Kan. Haus teka. daripada satu kategori ke satu kategori kita umumkan tadi. Dan semoga para pemenang untuk kali ini orang kata akan terus memberi semangat dan juga inspirasi kepada mereka di luar sana. Mana tahu tahun depan dia tercalon, saya tercalon pula kan, kita tak tahu. InsyaAllah. Kan, jadi sekali lagi kami mewakili pihak penganjur Geram CIJ dan juga NUJ ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menjayakan acara anugerah kita pada kali ini. Maaf yang, pandai kata kita Ya. tersasul, tercarut, yang telah menyaksikan kita juga sekarang secara virtual ni, Fahana, kan. Dan kita nak merakamkan sekali lagi selamat menyambut bulan puasa dan juga selamat menyambut Aidilfitri kepada rakan-rakan media yang meraihkannya tidak lama Betul. lagi, kan. Dan insya-Allah panjang umur kita akan berjumpa lagi sekali lagi dalam Media Solidarity Awards and World Press Freedom Day Virtual Concert. Kita jumpa lagi.